Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada semua murid-murid. Okey, kita teruskan kelas kita secara begini, iaitu atas tadian disebabkan oleh pandemik COVID-19, iaitu diarahkan oleh kerajaan untuk menutup semua sekolah bagi meredakan pandemik COVID-19 ini. Okey, tanpa membuang masa, saya ingin meneruskan pelajaran kita pada hari ini, iaitu bahagian pendidikan kesihatan yang bertajuk penyalahgunaan bahan. Okey. Bagi meneruskan pelajaran kita pada hari ini, saya akan menerangkan dengan menggunakan gambar. So, melalui gambar itu saya akan menerangkan. Faham? Ini dia penyalahgunaan bahan. Okey, mari kita lihat apa yang kita boleh faham dari segi pengenalan penyalahgunaan bahan. Okey, penyalahgunaan bahan seperti dadah, arak dan gam boleh menyebabkan ketagihan. Baik, bahan-bahan ini boleh memudaratkan kesihatan dan menyebabkan seseorang itu hilang pertimbangan. Perbuatan ini juga salah dari segi undang-undang negara dan agama. Perbuatan ini boleh membahayakan penagih, keluarga dan juga masyarakat. Okey. Bila sebut saja dadah, arak dan gam, ini adalah perkataan-perkataan yang sangat popular dalam kalangan masyarakat dalam kategori penyalahgunaan bahan ataupun ambil bahan-bahan terlarang. Okey. Dadah secara umumnya adalah sesuatu yang boleh menghayalkan. Okey, dadah ni ada pelbagai kategori dan pelbagai jenis. Salah satunya yang boleh saya kongsikan, heroin, apa lagi, syabu dan lain-lain lagi lah, macam-macam nama lagi. Okey, kita pergi kepada arak pula. Arak ni adalah sejenis minuman yang boleh memabukkan. Arak ni dari segi kalau kata Islam memang haram lah kan. Okey, arak memang benda yang boleh memabukkan. Kita pergi pada gam pula. Bila sebut je perkataan gam, bukan gam ni untuk melekatkan sesuatu barang atau sesuatu kepada sesuatu tempat ke? Macam tampal kertas dalam buku ke pakai gam ke kan? Kenapa ada kena mengena dengan dalam penyalahgunaan bahan pula? So, mari kita lihat. Okey, gam ni dia adalah sejenis barang yang kalau kata kita salah gunakan, dia boleh menjadi barang terlarang. Okey, pernah dengar kan perkataan hidu gam? Hidu gam, hisap gam, macam-macam. So, kalau kita gunakan benda tu untuk perkara yang betul, dia akan menjadi betul. Kalau kata kita salah gunakan benda tu, dia boleh mengundang kepada padah dan juga benda yang tak baik. So, adalah campuran-campuran dia yang bagi mereka yang pernah mengalami terjebak diri mereka dalam penyalahgunaan bahan ni, mereka tahulah apa campuran-campuran yang dia buat untuk menghayalkan diri mereka dengan menggunakan gam. Okey? Okey, kita pergi kepada seterusnya. Risiko penyalahgunaan bahan terhadap diri sendiri. Okey, kita mulakan dengan diri sendiri. Okey. Yang pertama, fizikal. Apa yang akan jadi kepada fizikal kita? Ia akan mempengaruhi sistem pernafasan, saraf, jantung, metabolisme dan otot-otot. Okey, sistem pernafasan, saraf, jantung, metabolisme. Apa itu metabolisme? Metabolisme adalah metabolisme. Okey, bila metabolisme tidak seimbang, so badan kita senang untuk menjadi tambahnya lemak ataupun kita akan menjadi kurus kering macam orang tak sihat. Dia akan tak seimbang. Kalau penyalahgunaan bahan ni akan menyebabkan metabolisme tak seimbang. Otot-otot akan kecut, jantung akan ada masalah, jadi lelah ke apa-apa ke.
jadi asma ke. Macam-macam dia akan kacau dalam fungsi-fungsi dalam badan kita. Seterusnya, fungsi otak terganggu sehingga menyebabkan sawan. Dadah ni dia mesti akan ada efek yang kalau kata tak kena dengan badan kita, dia akan menjejaskan fungsi-fungsi ataupun dia rosakkan anggota-anggota dalaman kita. Ni salah satu contoh yang saya dapat baca, otak, sehingga menyebabkan sawan. Okey. Mata akan kelihatan merah dan berair serta hidung beringus. Perut berasa sakit, kadang-kadang muntah dan bercirit-birit sehingga menyebabkan berat badan terjejas. Tubuh akan menggigil akibat penurunan kadar metabolisme dalam badan. Nampak? Metabolisme akan turun. Bila metabolisme akan turun, bila turun, kemungkinan boleh jadi besar, makin berisi dengan lemak-lemak, ataupun boleh jadi kurus yang kita boleh berpenampilan tidak sihat. Penampilan diri tidak terurus, kusut masai, pakaian tak jaga, tak bersih. Bila dah hayal, kita tak fikir pasal diri kita, macam ni jadinya. Okey, janin. Saiz kepala yang terlalu kecil berbanding tubuh, keadaan muka yang rata dan kelemahan pada sendi-sendi dan otot, mengalami kekurangan berat badan, mengalami kecacatan. Okey, ini yang akan terjejas bila perempuan yang hamil mengambil dadah yang terlalu tinggi ke, dia akan risiko-risiko ni akan dihadapi oleh perempuan yang hamil. Okey. Saraf, merosakkan saraf-saraf yang terdapat di dalam tubuh badan, menyebabkan kecenderungan mendapat pelbagai jenis penyakit seperti sindrom Wernicke-Korsakoff dan kerosakan sel-sel otak yang seterusnya membawa kepada komplikasi psikiatri. Tu yang risiko kepada saraf pula. Okey, seterusnya, sosial. Hilang minat dan tidak mempedulikan tanggungjawab terhadap diri sendiri, keluarga serta masyarakat di sekeliling. Bila dah hayal, bila dah terketagih dengan benda yang tak elok, so tanggungjawab kepada diri sendiri pun akan hilang. Tidak ada rasa tanggungjawab terhadap diri sendiri, apatah lagi keluarga, apatah lagi masyarakat. Okey, prestasi dan disiplin kerja akan merosot. Ni bagi mereka yang bekerja lah. Tidak menghiraukan kesihatan diri, bersikap pemarah sehingga berlaku perpecahan, penderaan dan keganasan dalam keluarga. Kalau yang ada keluarga, anak-anak, isteri mesti akan jadi mangsa. Lebih suka hidup menyendiri. Ni arti kata lain, mengasingkan dirilah. Disisih oleh keluarga dan masyarakat. Okay, bagi mental dan emosi pula, dikenali sebagai kesan psikologi, berasa seronok, terangsang, halusinasi dan khayal, ataupun dalam bahasa sains dia, euforia. Okay, bila kamu dah ambil benda tu, so kamu akan rasa seronok, rasa macam seronok. Benda tu kamu tidak akan ada dalam dunia yang realiti. Kamu berhayal, macam-macam. Hilang kawalan diri dan pemikiran, tidak berasa segan silu untuk melakukan perkara di luar batasan di khalayak ramai. Kadang-kadang kamu boleh jumpa orang tiba-tiba tengah jalan buka baju, buka seluar, macam-macam benda-benda pelik-pelik yang di luar kawalan manusia buat. Maknanya tak dia gila, adalah tu dia ambil sesuatu. Macam terambil barang terlarang ni. Berasa keluh kesah, gian dan amat menderita jika tidak mendapat bekalan bahan terlarang. Bila stok dah habis, tunggulah macam-macam benda akan berlaku. Mengamuk tiba-tiba, emosi tak betul. Kalau kata ada anak bini, pukul anak bini tak tentu pasal, tanpa sebab kan. So sebab apa? Sebab barang ni dah habis. So seterusnya mengalami gangguan mental dan menjadi tidak waras. Dia boleh mengakibatkan sampai boleh menjadi gila. Okey? Okey. Risiko terhadap otak. Bahan terlarang akan mengawal minda dan merosakkan pemikiran. Hilang rasa malu, fikiran bercelaru dan pergerakan menjadi tidak terkawal. Sukar menerima pelajaran, membentuk idea spontan,
menumpukan fikiran dan membuat pertimbangan dengan teliti. Ni kalau kata yang ke student-student dan pelajar-pelajar universiti yang ambil degree, yang ambil master, yang pelajar di peringkat-peringkat yang tinggi, bila mana mereka tak dapat kawal stres mereka, mereka pun menjebakkan diri dalam penyalahgunaan bahan seperti dadah apa semua. Memang sukar untuk menerima pelajaran. Ni contoh dia lah. Semakin banyak bahan terlarang dalam badan, fungsi otak semakin tidak terkawal. Ingat ini. Fungsi otak semakin tidak terkawal sehingga tidak sedarkan diri dan seterusnya boleh mengakibatkan kematian. Hati-hati ya. Okey, seterusnya hati yang last dalam risiko. Hati akan mengalami kerosakan yang serius seperti sirosis hati yang boleh membawa maut, mengurangkan kemampuan hati untuk berfungsi dengan lebih sempurna. Baik, kita pergi kepada faedah tidak melibatkan diri dalam penyalahgunaan bahan. Okey. Sini ada satu komen. Okey. Saya baca sikit-sikit lah. Okey. Kita mulakan dengan yang cikgu tu. Berdasarkan poster yang anda lihat ini, jelaskan faedah tidak terlibat dalam gejala penyalahgunaan bahan. Okey. Ini yang cikgu tu tanyalah. Okey. Salah seorang daripada mereka, kita mulakan dengan yang Indian girl ke Chinese girl tu. Okey. Kita start dengan yang tu yang bukan Muslim tu Okey. Kita dapat mengelakkan diri daripada melanggar undang-undang yang mungkin akan menyebabkan kita dipenjarakan. Okey. Pengambilan dadah, barang penyalahgunaan bahan dalam undang-undang memang salah. Ada section dia. Okey. Kalau ditangkap memang boleh dipenjarakan seumur hidup ataupun dikenakan hukuman, apapun hukuman yang sepatutnya ke atas pihak yang mengambil barang terlarang ni. Okey. Okey, saya bagi satu contoh. Seorang individu mengambil meminum arak dan membawa kereta dalam keadaan mabuk. So, ini akan menyusahkan pemandu-pemandu yang lain di atas jalan raya. Tu contoh yang selalu keluar di berita buat masa terkini sekarang ni lah kan. Tu semua contoh-contoh yang tak baik, yang tak patut diikuti. Perlu ambil tindakan yang sepatutnya ke atas individu-individu sebegini Okey, itu contoh. Okey, kita pergi kepada yang baju hijau pula. Prospek pekerjaan juga lebih baik serta dapat menyumbang dan berjasa kepada masyarakat dan negara. Okey, apa maksud dia? Okey, bila disiplin terjaga, disiplin pergi kerja jaga, patuhi masa, datang kerja awal, buat kerja dengan baik tanpa ada masalah apa-apa, jarang ambil MC. So, benda-benda macam tu dia akan memberikan kebaikan, faedah kepada diri kita dengan yang baik. Kenapa? Sebab dia tak melibatkan diri dia dalam penyalahgunaan bahan. Bila kita tak melibatkan diri kita dalam penyalahgunaan bahan, so prestasi kita dalam hidup kita ni akan sentiasa terjaga. Tiada apa-apa gangguan sehingga boleh hilang pekerjaan. Okey. Status kewangan juga ni baju putih pula lelaki baju putih tu. Okey, status kewangan juga akan stabil serta dapat mengelakkan perpecahan keluarga. Okey. Bila ahli keluarga, contohlah saya bagi satu contoh. Satu keluarga ni adalah suami, isteri dan anak 2 orang. Contoh. Suami memang ketagihan dadah. Apa yang akan jadi kepada keluarga tu? So, isteri akan rasa susah, akan hadapi macam-macam kesusahan kerana suami tak bekerja, ketagihan dadah dan sebagainya. Anak-anak akan terbiar, tak terjaga. So, dia akan membuatkan perpecahan dalam keluarga. Akan keluarga yang akan menanggung kesusahannya. Lepas tu status kewangan pun akan tak stabil. Bila dah orang tu ketagih dadah,
Dia akan cekuk apa-apa yang ada kat rumah, nak jual ke, nak apa ke, ugut isteri ke, jual emas isteri ke, jual harta-harta isteri yang ada ke apa ke. Dia nak beli barang dia je. Dia yang dia tahu, dia nak beli barang dia. Dia tak fikir, dia tak kisah apa-apa yang akan berlaku. So ini akan berlaku bila ketua keluarga terjebak dengan dadah. So faedah dia, status kewangan juga akan stabil dan perpecahan dalam keluarga akan terelak jika tak ada ahli keluarga yang terjebak dalam dadah. Okey. Seterusnya, prestasi juga akan lebih baik serta hubungan sosial dengan rakan dan masyarakat lebih mesra. Ni yang dicakap oleh perempuan baju putih tu lah, budak sekolah tu. Okey. Prestasi akademik. Okey, ni bagi student lah kan, student. Prestasi akademik akan terjaga. Tanpa ada gangguan apa-apa yang kita terambil daripada barang terlarang ke apa-apa kan. Okey. Yang last, kita akan sihat dari segi mental dan emosi serta penampilan diri lebih kemas dan menarik. Baik, ini adalah satu ayat yang bagus. Okey. Mental dan emosi terjaga dan penampilan diri kemas dan juga terurus. Bila kalau kata ambil dadah, penampilan kamu akan secara automatik tidak akan terurus. Kenapa? Sebab kamu bukan diri kamu masa tu. Bila kau kata ambil barang terlarang ni, kamu berada di dunia yang lain. So tak fikir keadaan semasa kamu. Apa yang kamu buat tu kamu tak sedar. So bila kamu ketagihan dengan dadah, masyarakat pun akan sisihkan kamu kerana kamu ni tak terurus. Kamu akan kehilangan kawan, macam-macam. Okey? Okey. Baik. Di sini ada latihan pengukuhan. So kalau kata anda sudah memahami apa yang saya sampaikan tadi, bolehlah rujuk nota-nota yang ada dan mengisi tempat-tempat kosong yang ada dalam latihan pengukuhan ini. Okey? Setelah selesai, bolehlah hantar ke saya. Kalau kata tak faham, bolehlah mesej saya ke atau apa-apa yang berkenaan. Saya akan jelaskan mana yang saya tahu. Okey? Itu saja. Sudah dengar penerangan sebentar tadi? Okey, itulah serba sedikit penerangan yang saya boleh sampaikan kepada anda semua mengenai penyalahgunaan bahan. Okey? Penyalahgunaan bahan. Jadi janganlah ada yang cuba-cuba untuk mencuba salah satu daripada bahan-bahan yang terlarang tu. Okey? Okey. Saya berhenti di sini sahaja untuk hari ini. Kita akan berjumpa di kelas yang akan datang dengan tajuk yang baru. Okey? Saya sudahi kelas ini dengan Assalamualaikum dan selamat sejahtera.